Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita sambung tengok matematik aliran kemahiran tingkatan 5, part yang kelima. Jadi kamu boleh buka buku teks kamu muka surat 131 muka surat 131. Lepas itu hari ini kita akan tengok pertimbangan sebelum membuat pelaporan. Maksudnya semasa kita buat pelaporan, jadi apakah aspek-aspek yang kita kena fikir dulu sebelum kita membuat pelaporan. Jadi biasanya ada 3 aspek yang kita kena fikir dulu. Semasa buat pelaporan, pertama ialah potensi risiko. Potensi risiko, kedua ialah kadar bulanan, ketiga ialah kecairan. 3 aspek ini yang kita mesti tengok dulu lah. Jadi apa maksudnya potensi risiko? Potensi risiko ialah ketidakpastian yang mungkin berlaku daripada pelaporan yang dijalankan. Maksudnya semasa kamu buat pelaporan, jadi kamu susah nak predict, kamu susah nak buat ramalan bahawa dia adalah untung ataupun rugi. Kalau risiko sangat rendah, maksudnya kalau kamu untung pun untung sikit, kalau rugi pun tidak rugi banyak lah. Tapi kalau risiko dia sangat tinggi, maksudnya kalau kamu untung, wah memang akan untung banyak. Tapi sebaliknya kalau rugi pun akan rugi banyak. Sebab itu kamu susah nak buat ramalan kalau bagi satu produk pelaporan yang sangat risiko tinggi. Jadi kalau risiko dia sangat rendah, jadi kamu senang buat ramalan. Kedua ialah kadar bulanan. Kadar bulanan ialah keuntungan yang dinikmati oleh pelapor daripada aktiviti pelaporan yang dijalankan. Maksudnya kamu membuat sesuatu pelaporan, jadi kadar bulanan dia ialah tinggi ke atau rendah. Berapa peratus kamu akan untung. Ini maksudnya kadar bulanan. Berapa cepat kamu boleh dapat modal kamu. Ini maksudnya kadar bulanan dia. Ketiga ialah kecairan. Kecairan ini sangat penting. Sebab kenapa? Kecairan ialah tempoh. Tengok dia masa, tempoh seberapa sekarang sesuatu pelaporan boleh ditunaikan. Maksudnya apabila kamu berlakunya emergency, situasi yang emergency, contoh kamu nak beli barang ke ataupun nak pergi jumpa doktor memerlukan duit yang banyak, produk-produk pelaporan kamu berapa lama masa dia ambil, boleh jadi cash, boleh jadi tunai, boleh jadi wang tunai di tangan kamu supaya kamu boleh guna duit itu. Itu maksudnya kecairan. Ada yang pelaporan dia kecairan dia sangat rendah. Maksudnya kalau kamu nak tukar jadi tunai, dia mungkin mengambil masa yang sangat lama. Tapi ada yang pelaporan kecairan dia sangat tinggi Maksudnya kalau kamu nak tukar, sekarang saya nak duit ini, jadi saya boleh terus tukar jadi duit dia. Itu maksudnya kecairan yang sangat tinggi lah. Jadi seterusnya kita tengok apakah jenis pelaporan dia. Tengok muka surat yang seterusnya, muka surat 132. Jadi jenis pelaporan, pembacaan potensi risiko, kadar bulanan, dan kecairan dia. Jadi jenis simpanan, video pertama kita sudah tengoklah. Jadi apa jenis simpanan dia? Ada 3 jenis. Akaun simpanan yang biasa yang kita simpan duit di dalam. Akaun simpanan tetap, biasanya ini kita dikenal sebagai FD FD. FD Jadi akaun semasa biasanya untuk bisnis untuk perniagaan. Jadi kita tengok jenis simpanan dulu. Potensi risiko, bagi akaun simpanan yang memang bebas risiko. Bebas risiko di sini maksudnya dia risiko dia sangat-sangat rendah sehingga kamu boleh abaikan dia. Itu maksudnya bebas risiko lah. Uang boleh disimpan dengan selamat lah. Akaun simpanan tetap FD, memang bebas risiko juga. Uang boleh disimpan dengan selamat. Akaun semasa ini untuk perniagaan pun sama. Penggunaan cek boleh menggantikan tunai. Bebas risiko juga. Tapi bagi tahap bulanan, akaun simpanan sangat rendah. Kamu tahu kan kalau kamu duit simpan di akaun simpanan, memang setiap bulan masih ada sedikit interest, tapi sangat-sangat sedikit saja. Mungkin 0,5% atau 1% saja. Maksudnya sangat-sangat sedikit. Sebab itu bulanan dia sangat-sangat rendah. Kalau bagi FD, bergantung kepada bank. Bergantung kepada bank. Ada yang bank dia bagi FD tinggi, ada bank yang bagi FD rendah.
Tapi kena tengok masa juga lah. Ada yang bank ada offer contoh kamu simpan 2 tahun lah contoh. Tanpa mengeluarkan duit itu dia boleh terus bagi kamu 3% contoh. Kalau biasa mungkin hanya 1,5%. Oke, tengok macam mana bank itu offer kepada kamu lah. Oke, sebab itu tahap perlahan itu dia tidak tentu lah. Oke, mungkin rendah mungkin tinggi. Oke, tapi memang dia lebih tinggi daripada akaun simpanan. Oke, memang lebih tinggi daripada akaun simpanan kalau berbanding dengan akaun simpanan. Oke, akaun semasa oke tiada faedah diberi. Jadi kamu tidak boleh harap dia boleh untung apa-apa lah. Oke, sebab dia untuk bisnes kan, untuk perniagaan. Memang kamu tidak boleh harap dia akan bank akan beri faedah kepada kamu. Oke, tahap kecairan. Oke, akaun simpanan tinggi ya. Oke, pengeluaran wang pada bila-bila masa biasa kamu keluarkan duit di mana di ATM betul. Kalau saya nak pakai duit, saya terus pakai kad ATM masuk mesin itu, saya boleh terus dapat duit. Sebab itu kecairan dia sangat-sangat tinggi. Maksudnya saya memerlukan tunai, saya boleh terus dapat. Oke, FT pun sama, pengeluaran wang semasa tempoh mantap. Oke, sekarang FT ya, oke sekarang kamu boleh keluarkan duit bila-bila masa. Tapi kalau kamu keluarkan duit sebelum tempoh mantap memang tak ada faedah lah, ataupun faedah akan dikurangkan. Maksudnya kamu tidak akan dapat cukup faedah dia kalau kamu keluarkan sebelum tempoh mantap. Oke, tapi kalau kamu keluarkan selepas tempoh mantap memang dia FT itu faedah itu memang akan diberi sepenuhnya lah. Sebab itu dia pun sangat-sangat tinggi ya. Oke, kalau kamu nak jadi tunai dia memang sekarang sangat senang kamu masuk itu website online punya kamu tekan account kamu tukar jadi tunai masuk duit ke bank kamu. Memang dia terus masuk. Tapi sebelum tempoh mantap memang tak ada faedah lah. Oke, ini kamu kena tahu lah. Oke. Ya akan semasa tak kecairan pun sangat tinggi ya. Pengeluaran wang pada bila-bila masa. Oke. Dan kalau kamu masih ingat, oke, akan semasa apa yang spesial untuk akan semasa ini sebelum kita sudah belajar. Dia ada satu kemudahan overdraft. Anda nampak? Overdraft. Apa maksudnya overdraft? Maksudnya kamu boleh keluarkan duit oke, melebihi baki simpanan kamu tapi dengan ada charge faedah lah. Contoh kalau account itu mungkin dia ada 5.000. Contoh saja lah. Tapi oleh sebab saya nak buat bisnes, mungkin saya kena bayar hutang ke ataupun nak beli sesuatu bahan mentah ke. Mungkin saya memerlukan duit mungkin 10.000. Jadi saya boleh guna kemudahan overdraft. Maksudnya saya boleh ambil 10.000 lebih. Oke. Walaupun bank simpanan hanya 5.000 saja. Tapi saya boleh mengambil 10.000 ringgit untuk beli bahan dulu atau membayar hutang dulu. Lepas tu bank memang akan charge faedah terhadap duit yang lebih kamu ambil lah. Jadi kamu kena fikir cari untung jadi bayar hutang kepada bank itu. Boleh faham? Oke, jadi seterusnya kita balik balik ke sini. Oke, jenis pelaporan oke kita tengok jenis pelaporan saham syarikat. Jadi potensi risiko dia memang sangat tinggi oke. Sebab kenapa? Sebab harga saham kita tidak boleh susah nak buat ramalan oke. Mungkin hari ini dia naik tinggi, mungkin esok dia naik rendah. Oke, tidak boleh buat ramalan oke. Seterusnya amalan saham oke, risiko dia rendah lah oke. Sebab dia diuruskan oleh pengurusan tanah profesional oke, biasanya kerajaan kerajaan ada kalau saya bagi kamu tengok sikit amalan saham inilah website amalan saham oke. Biasanya kalau kamu tengok produk dia kalau kamu tengok produk dia video lepas saya sudah cekal dia ada harga tetap ada nampak dan dia pun ada harga yang berubah oke. Kalau harga tetap biasanya kamu tengok biasanya dia RM1 lah oke. Ada nampak harga seunit RM1 dia tidak berubah oke. Ini adalah faedah yang dibeli oleh tahun-tahun lepas oleh kerajaan tahun 2008, tahun 2019 dan tahun 2020. Tahun ini belum kalau kamu tengok tahun kewangan berakhir 31 Disember. Maksud ini baru dia bagi kamu interest tak ingat setiap kali video lepas saya pun saya cakap dia bagi itu faedah interest masa berlainan terpulang kepada produk itu. Jadi kalau produk ini contoh amalan saham Bumi Putra dia beri interest pada 31 Disember. Tapi kalau you tengok
produk lain contoh amal saham Bumi Putra 2. Tengok tahun kewangan berakhir 31 Mac. Maksudnya ini masa dia beri kamu interest. Ada lagi contoh amal saham Bumi Putra 3 titik. Tengok 30 Jun. Maksudnya ini yang dia bagi kamu interest. Ingat, jadi amal saham dia punya tarik untuk beri interest itu masa lain, masa lain. Jadi kamu boleh tengok lagi harga yang berubah, ini yang berubah-ubah harga dia. Sama juga tarik kewangan berakhir pun berlainan, contoh ini adalah amal saham nasional 31 Disember, Dia ialah harga yang berubah-ubah, Sebab itu you tengok dia tak ada harga seunit, you tengok harga jualan, belian, ditentukan pada harga pasaran, Ini ya interest yang dia belilah, Contoh equity 2, tengok tarik kewangan berakhir 30 Jun. Sama juga. Dan equity 3, 31 Mac. Ada lagi equity 5, 30 Desember. Tengok dia tarik memang tidak sama untuk beri interest. Jadi inilah sedikit introduction untuk amal saham untuk kamu tahu. Jadi kita balik lagi Jadi hartanah, risiko dia memang sederhana. Sederhana. Kadar bayaran bulanan adalah tinggi. Kenapa sederhana? Sebab kamu kena buat pinjaman dari bank dan kamu mesti bayar bulanan. Adalah tinggi. Seterusnya kita tengok tahap bulanan. Bagi saham memang tinggi. Kalau kamu untung memang sangat tinggi. Tapi kamu rugi pun sangat banyak lah. Kadar bulanan dalam bentuk dividen, bonus dan keuntungan modal. Jadi walaupun risiko tinggi, kadar bulanan pun tinggi. Jadi amal saham, renta jadi tahap bulanan sederhana. Kadar bulanan bergantung kepada tempoh pelaporan. Tahap tanah, tinggi. Nilai hartanah biasanya semakin meningkat. Contoh tahun ini mungkin dia bernilai 300.000. Mungkin tahun depan dia akan naik menjadi 350.000. Terutama rumah ataupun tanah. Terutama rumah lah, rumah. Kalau ada di tepi rumah kamu tiba-tiba bina satu shopping mall ke sekolah ke, harga tanah itu memang naik, secara mendadak, Tahap kecairan untuk saham syarikat tinggi. Jual beli adalah pada harga pasar. Maksudnya kalau kamu nak jadi dia tunai memang sangat cepat lah, Tapi untung rugi itu kita kira lain lah. Tapi kalau kamu nak jadi dia tunai dia memang sangat cepat, Jadi amal saham dia sederhana. Pengeluaran uang mengambil masa yang agak lama, biasanya 7 hari bekerja, biasanya lah, hartanah, renta lah, masa yang lama untuk mendapatkan bulanan, tahap kerja, maksudnya kalau kamu contoh, kalau kamu beli satu rumah, contoh 300.000, kalau kamu nak jual rumah itu, kita tidak kira untung rugi tidak kira untung rugi. Kalau kamu nak jual itu rumah itu pada masa yang sangat singkat, susah sebab dia banyak proses kamu kena buat. Kena jumpa lawyer lagi ke, kena jumpa bank lagi ke, kena sign itu agreement ke. Biasanya 1 bulan, 2 bulan tidak lari punya lah. Kenapa cikgu tahu? Sebab cikgu pernah beli rumah, jadi cikgu tahu semua proses dia. Sebab kamu nak tunggu agreement, nak sign ke, lepas itu kerajaan kena luluskan lagi ke, loan kamu ke. Semua ini mengambil masa lama, Paling lama pun kena ambil 3 bulan, 4 bulan, tidak lari punya, Seterusnya kita tengok soalan uji diri 4, Tengok soalan uji diri 4. Jadi potensi risiko bagi simpanan di bank adalah rendah, Simpanan tak sama satu simpanan, Kita tengok dia memang bebas risiko. Kenapa? Biasanya simpanan bank dia dilindungi oleh kerajaan, dilindungi oleh kerajaan, Jadi kamu boleh tulis jawaban kamu. Contoh soalan 1. Kenapa potensi risiko bagi simpanan bank adalah rendah? Sebab wang boleh disimpan dengan selamat, dilindungi oleh kerajaan. Sebab kamu boleh tulis sebab wang boleh disimpan selamat, dilindungi oleh kerajaan. Kerajaan. Kalau negara tidak peringkat, memang ada negara yang peringkat. Peringkat maksudnya negara itu dia mengalami ekonomi merosot, lepas itu peringkat ke pasar
tukar nama. Jadi kalau dia tukar nama, oke, jadi menyebabkan itu nilai duit dia tidak boleh pakai lagi. Tapi selagi negara tidak bankrupt, kerajaan ini, oke, tak kisah siapa yang menjadi kerajaan, memang dia ada kuasa melindungi duit yang disimpan dalam bank, oke. Jadi soalan dua, oke, ini alasan dia sebab wang boleh disimpan selamat dan dilindungi oleh kerajaan. Jadi kamu tak perlu risau dia akan rugi lah ataupun hilang, oke. Kalau kamu nak sambung lagi pun boleh, oke. Jadi tak perlu risau, oke. Risau, oke. Wang akan rugi atau hilang, oke. Kalau kamu ditipu lah, oke. Kalau ditipu itu lain cakap, oke. Ini dua. Mengapa saham syarikat mempunyai tahap kecairan yang tinggi, oke? Saham syarikat kecairan tinggi sebab jual beli adalah pada harga pasaran, oke? Sebab jual beli adalah ikut harga pasaran. Maksudnya sekarang pasaran dia 1 unit berapa ringgit, contoh 1 unit 2 ringgit, kamu terus jual memang jual 2 ringgit, oke? Untung rugi itu lagi cakap lah, oke? Jadi kamu dapat, oke, dapat tukar, oke, tunai, oke, uang tunai, serta, oke, oke, boleh faham. Kalau kamu nak panjangkan huraian pun boleh lah. Kalau kamu sangat mengetahui ya tentang saham syarikat ini, ya, oke. Jadi soalan 2 lah, oke. Soalan 3, hak tanah mempunyai pulangan yang tinggi. Kamu tengok hak tanah mempunyai tahap pulangan yang tinggi. Kenapa? Sebab nilai hak tanah biasanya semakin meningkat. Oke. Ini cikgu lebih tahu lah sebab cikgu ada beli rumah, jadi cikgu lebih tahu ini. Oke. Soalan 3. Kenapa? Oke. Hak tanah mempunyai pulangan tinggi. Nak jelaskan, kena jelaskan. Jadi ini biasanya harga nilai, kamu bacakan nilai hak tanah. Meningkat mengikut masa. Meningkat mengikut masa. Oke, ingat mengikut masa. Ini sangat penting, mengikut masa. Ini sangat penting sebab contoh seperti tadi cikgu cakap, tahun ini kamu beli, oke, mungkin harga dia ialah 300.000, mungkin tahun depan dia menjadi 350. Oke, maksudnya semakin masa semakin lama semakin tinggi harga, oke, harga nilai hak tanah itu biasanya meningkat semakin mahal, oke. Jadi apa lagi, apa yang boleh cakap lagi, nilai hak tanah meningkat, oke. Dan kalau ada potensi, oke, pembangunan, oke, jika pembangunan yang baru di sekeliling, oke, sekeliling hak tanah, oke, contoh lah, contoh sekolah ke, terutama university, oke, hospital ke, itu apa itu pengangkutan awam ke, contoh LRT betul, pengangkutan awam ke, ini contoh-contoh lah, oke, akan meningkatkan nilai hak tanah, oke, dalam tempo lah, oke, dalam tempo masa yang tertentu, oke. Pulang kepada ini kamu dia bina cepat ataupun lambat, oke. Kalau dia cepat siap bina hospital contoh, memang dia nilai hak tanah kamu akan meningkat dalam masa yang terdekat lah. Kalau dia mengambil 5 tahun, 10 tahun baru siap hospital itu memang nilai hak tanah itu akan lambat sikit naik lah, oke. Jadi soalan yang keempat, oke, ini soalan sudah pengiraan sikit. Encik Leong membeli rumah dengan harga 200.000. Beliau ingin menyewakan rumah tersebut dengan kadar 800 ringgit sebulan. Rumah tersebut berdekat dengan sebuah pusat pengajian tinggi. Pusat pengajian tinggi maksud university lah, oke, university. Apakah jenis pelaporan yang dilakukan oleh Encik Leong, oke?
Kalau kamu sebab itu jadual ini kamu kena hafal, okey. Jenis pelaporan ialah hak tanah, betul? Okey, jadi kamu tulis jenis pelaporan hak tanah. Jadi jawapan jenis pelaporan hak tanah. Ya, sudah siap lah. Sebab dia tanya jenis pelaporan kan. Jadi B. Nyatakan potensi risiko kadar bulanan dan kecairan bagi pelaporan yang dilakukan. Jadi, maksudnya kamu boleh saling inilah, okey. Jadi potensi risiko, kamu kena buat penjelasan sikit. Potensi risiko adalah sederhana, okey. Sebab kenapa? Kamu boleh tulis sebab encik Riong, okey. Kena membayar, okey. Sebab dia beli pinjaman bank. Ingat kamu kalau di Malaysia tak kisah kamu beli apa-apa hak tanah mesti pakai loan bank. Kalau kamu tidak pakai loan bank, kamu pakai tunai, kerajaan akan cek, dia akan cek kamu, okey, cek kamu macam mana, okey, kamu dapat duit begitu banyak, okey, mesti ingat, sebab itu mesti pakai bank loan. Sebab insurans, okey, kena bayar itu insurans, okey, bayar itu bulanan. Okey. Sebab itu potensi risiko dia sederhana, okey. Kalau dia sewa, dia perlu dapat lagi keuntungan modal. Lepas itu dia memerlukan duit yang banyak, okey. Pada masa yang tersingkat, dia terpaksa dia jual rumah dia, mungkin dia akan rugi. Sebab itu potensi risiko dia sederhana, bukan renta, okey. Jadi, okey, seterusnya C. Okey. Oh, sorry ya, kadar bulanan dengan kecairan belum lagi. Jadi kamu boleh tulis kadar bulanan adalah macam mana? Kadar bulanan dia adalah tinggi, okey. Kadar bulanan tinggi, okey. Sebab kenapa? Sebab nilai harta tanah akan meningkat seperti soalan 3 tadi lah. Meningkat, okey, mengikut masa. Okey, sewa yang diterima. Dia ada jual kan, bukan jual, dia ada sewa kan. Jadi sewa, okey, tunai yang diterima. Tunai, betul? Sewa tunai yang diterima boleh diangkat sebagai bulanan juga, betul? Sewa tunai yang diterima boleh diangkat sebagai bulanan juga. Okey, supaya itu kata bulanan dia sangat penting. Maksudnya bulan ini saya beli rumah, saya sewa, bulan seterusnya saya boleh dapat sewa tunai yang pertama sudah. Boleh terima sewa tunai yang pertama. Sebab itu kata bulanan dia sangat tinggi lah, okey. Lepas itu saya boleh jual lagi, kalau saya memerlukan tunai saya boleh jual lagi, okey. Jadi seterusnya ialah tahap kecairan, betul? Tahap kecairan, okey, adalah renta, betul? Kenapa tahap kecairan adalah renta? Sebab masa yang lama untuk mendapatkan bulanan, okey. Masa yang lama untuk mendapat bulanan sepenuhnya lah, okey, untuk cover modal dia, okey. Mendapat bulanan sepenuhnya, okey. Kenapa? Sebab ada lagi mungkin, okey, masa, okey, jualan, okey, mengambil proses, okey, kamu boleh tulis proses jualan hak tanah, ambil masa yang lama, okey. Ingat mungkin ada yang pelajar salah faham kata bulanan. Saya highlight kata bulanan dengan bulanan itu tidak sama. Kata bulanan maksudnya kamu boleh berapa cepat kamu boleh dapat bulanan, okey. Sewa, okey, kamu bulan ini kamu sewa
bulan depan kamu boleh dapat sewa tunai, oke, bulanan, kadar bulanan yang sangat, ini kadar. Ingat, sangat cepat, kamu boleh dapat bulanan dia. Tapi sama ada bulanan ini yang kamu terima, boleh cover modal kamu itu lain cakap. Sebab itu cakap bulanan, tahap kecairan, ini semua konsep dia kamu mesti faham. Oke, kalau contoh, saya terima sewa 3 bulan, lepas itu tiba-tiba saya memerlukan duit, saya nak jual rumah saya. Ya, adakah rumah yang saya jual itu untung rugi kan? Itu lain cakap. Dia tidak berkaitan dengan kata bulanan. Oke, dia berkaitan dengan tahap kecairan. Ingat, proses jualan harta nama ambil masa yang lama lah, sebab melibatkan, kelulusan kerajaan ke, science agreement ke, ini ya, ini jawapan dia. C. Soalan yang terakhir untuk uji diri 4. C. Pada pendapat anda, adakah pelaporan yang dilakukan oleh enciklo merupakan langkah yang bijak? Berikan justifikasi jawapan anda. Jadi bagi cikgu memang ya lah, ya. Memang pelaporan yang bijak. Kenapa? Sebab dia berikan, beri dekat dengan pengajian tinggi, betul? Yaitu sekolah. Ini menunjukkan dia lokasi ya, sangat sesuai, sebab dia beri harta dekat dengan pengajian tinggi, dan hal ini akan menolong dia dapat sewa kepada pelajar, pelajar dari luar, dari luar tempat, atau pensyarah, sewa kepada pelajar ataupun pensyarah dengan masa yang singkat, Kamu tak perlu takut dia tidak sewa. Kalau pelajar contoh ini dia habis belajar, dia tidak mau sewa lagi, kamu boleh sewa kepada pelajar yang baru, sebab dia dekat dengan pengajian tinggi, maksudnya setiap tahun dia ada pelajar yang baru masuk. Jadi kamu tak perlu takut kamu tak dapat sewa keluar, ya sebab dia memberi harta dekat dengan pengajian tinggi, hal ini akan mendorong dia lah, dapat sewa kepada pelajar atau pensyarah dengan masa yang singkat ataupun cepat, dan cepat. Maksudnya tak perlu tunggu. Jadi ini sebab cikgu rasa dia buat pelaporan yang sangat bijak lah, ya. Jadi cikgu tak dapat fikir jawapan tidak. Jadi kalau kamu rasa jawapan tidak, jadi kamu boleh komen di bawah YouTube channel cikgu. Sama ada kenapa kamu rasa jawapan yang tidak. Boleh faham? Jadi sampai sini saja untuk video hari ini untuk uji diri 4. Jadi kalau kamu suka video cikgu Ko, jadi kamu boleh like dan share kepada kawan-kawan kamu, dan jangan lupa subscribe channel cikgu Ko dan buka lonceng di tepi supaya kamu boleh terima maklumat cikgu yang upload video itu. Jadi sampai sini saja. Bye bye.